Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi pada semua anak murid saya di sana. Okey, selamat berpuasa pada hari yang kedua ni. Alhamdulillah, dan moga-moga menjadi lebih kuat lagi lah. Makan tu kena jagalah. Makan sahur dan makan berbuka tu jangan keterlaluan sebab nanti bila keterlaluan badan akan letih. Maka sekalanya insya-Allah maka kita akan ada kekuatan untuk mengajarkan amal ibadat lah. Okey, pada hari ini kita sambung lagi subtopik yang seterusnya, masih lagi di bawah tajuk sebatian karbon sebab tajuk sebatian karbon ni banyak item kecil-kecil, tapi dia sekadar kulit saja dan definisi saja. Okey, so pada kali ini ialah 4.6 iaitu memahami polimer semula jadi memahami polimer. So apa itu polimer Okey, jadi apa yang kamu akan pelajari, yang kamu akan dapat pada hari ini ialah yang pertama ialah menyatakan maksud polimer. Okey, polimer tu apa dia? Mungkin ini kali pertama bagi kamu. Kemudian memberi contoh-contoh polimer, kemudian menyatakan maksud monomer. Yang atas tadi poli. Kamu pernah dengar perkataan politeknik kan? Poliklinik. Bila sebut poli ni maksudnya rangkaian yang banyak. So lawannya ialah kepada yang satu. Contohnya macam poliklinik Dr. Azhar. So maknanya banyak rangkaian poliklinik. Di Baling ada, di Sungai Petani ada, Kuala Muda ada, Alustar ada, seluruhnya lah banyak Jadi dia ada rangkaian yang sama. Disebut perkataan poli. Manakala monomer ni maksudnya satu. Satu klinik apa dia, contoh klinik Bestari. Hanya satu dalam Malaysia. Contoh lah. Okey, so untuk itu cuba melihat ni. Okey, pernah tengok tak ni? HDPE. Pernah nampak tak simbol tu? Dia tulis 2 di dalam tu, apa maksudnya? So yang kamu lihat tu ialah kalau kamu perasan, kamu beli Tupperware, kalau kamu beli barang-barang plastik dia ada simbol yang ni. Betul kan? So bila sebut 2 tu maksudnya 2 kali recycle lah. Jadi sebab itu kalau kamu lihat minuman bergas contohnya ataupun air mineral contohnya, botol itu kamu lihat di bahagian bawah sekali, bottom dia tu dia ada simbol HDPE ni kalau bahan tu HDPE lah kan. Jadi itu adalah salah satu contoh polimer. Senang kata plastik lah. Sebab plastik ni sebenarnya ada macam-macam jenis Okey, kemudian yang sebelah kanan tu nampak tak? Tu dia. Plus plastasinya do yang kamu selalu main-main buat bentuk dan sebagainya. So masih lagi menggunakan perkataan plastik kemudian ni plastik atau polimer. Jadi ini adalah unsur-unsur. Bila sebut polimer ni senang kata macam plastik lah. Dan memang plastik pun Okey, seperti biasa kita lihat buku teks dulu. Okey, siapa yang buku teks sila buka buku teks. Okey, buku teks 4.6 iaitu polimer semula jadi muka surat 146. Okey, kita lihat. Okey, inilah teks. Yang letak ni. Okey, yang ni polimer semula jadi dan polimer sintetik. Okey, so ada yang semula jadi dan ada yang berbentuk sintetik atau pembuatan Okey, mari kita lihat dulu. Polimer dapat dikelaskan kepada polimer semula jadi dan polimer sintetik. Okey, so ada 2 jenis polimer semula jadi. Allah hilang pula. Okey, semula jadi dan satu lagi ialah sintetik Polimer semula jadi wujud secara semula jadi manakala polimer sintetik ialah polimer buatan manusia Jadi jadual di bawah menunjukkan contoh-contoh. Okey, mari kita lihat polimer semula jadi So kalau lihat di sini contoh polimer semula jadi protein karbohidrat selulosa dan getah asli. So itulah secara semula jadi dan monomernya ialah asid amino, glukosa dan isoprena Manakala polimer sintetik perspek kan, perspek tu biasa kita buat itulah tanda nama kan. Kemudian label bagi bilik-bilik kan. Dia keras plastik keras Politina kemudian polistirena getah sintetik. Manakala monomernya ialah metil metakrilat etena, stirena dan neoprena. Bukannya Sabrina lah. Okey, gurau je. Okey, pernahkah anda melihat contoh polimer di atas Jadi pernah tengok tak? Kalau tak pernah tengok pun mungkin pernah guna tanpa kamu sedari Okey, tak apa. Jadi mari kita lihat kegunaan polimer semula jadi dan polimer sintetik. Polimer semula jadi dan polimer sintetik mempunyai banyak kegunaan dalam kehidupan seharian Jadi gambar aja 4.13 yang mana tadi?
berajah 4.13 yang ni. So kalau kamu lihat, memang kita menggunakan. Jadi nak kata itu ialah contoh-contoh polimer. So kalau kita lihat pada protein, kapas sutra, getah asli, getah sintetik, perspek, politina. Jadi itulah unsur-unsur yang kita buat dalam kehidupan kita seharian ya. Okey, bincang. Okey, kemudian polimer sintetik pun di situ ya. Kegunaan pelbagai jenis polimer. Okey, itu di antaranya. Okey, getah asli. Jadi kita tahu kan, kamu pun berada dalam kawasan kebun getah kan. Jadi nak kata, walaupun kamu anggap, mungkin kamu anggap menoreh getah ni macam pekerjaan yang tak begitu menyerelah lah kan. Tapi sebenarnya banyak sumbangan ya. Bayangkan kalau tidak ada seorang memotong getah. Kan, susu getah tu nak dapat dari mana? Kan, jadi sebab daripada getah tu sebenarnya banyak benda yang kita boleh buat ya. Okey, ini cara untuk mendapatkan susu getah. Pernah tak kamu menoreh getah? Orang sini panggil apa? Motong kan. Motong. Pernah motong tak? Jadi kalau ada pengalaman, it's okay. Okey, Rajah 4.14 menunjukkan cara mengeluarkan latex. Jadi susu getah tu dikenali dengan nama latex. Okey, itu ialah bahasa saintifik dia lah. Jadi tolong ingat. Mu nak pergi mana ni? Pergi motong apa? Motong latex. Contoh itulah. Iaitu susu getah asli daripada pokok getah. Getah asli ialah sejenis polimer semula jadi. So ingat. Jadi susu getah tu adalah polimer semula jadi yang banyak menyumbang terhadap peningkatan ekonomi negara kita. Getah asli mempunyai banyak kegunaan disebabkan oleh sifatnya seperti apa sifat getah? Selain daripada bau busuk bau busuk tu kalau dalam keadaan semula jadi. Tapi setelah diproses susu tu, bau tu habis semua hilang kan. Tapi kok macam mana pun bau tu sikit-sikit masih ada kan. Contoh macam kasut getah kan. Cuba kamu pakai kasut getah, mu tak basuh. Tengok berapa hari. Macam mana bau dia kan. Nak kata bau tu bukan bau kaki. Bau itu adalah daripada sumber itu iaitu susu getah tersebut. Dan tidak mengkondaksikan arus elektrik serta haba. Selain itu, getah asli juga tidak telap udara, bersifat lembut dan tidak tahan haba. Dia mudah cair. Jadi itu tentang susu getah ataupun latex. Okey, jadi kalau kita lihat dari segi eksperimennya, boleh tak ia dibengkokkan? Yes, boleh getah kan. Boleh tak ia pulas? Boleh juga. Boleh tak ia ditarik? Yes, dia ancar. Boleh tak ia dipanaskan? Jadi kalau panas jadi macam mana kan? Okey, yang itu kita akan lihat dalam buku amali sebentar nantilah. Okey, jadi tindakan asid dan alkali terhadap latex. Ini sebenarnya lanjutan daripada susu kan. Jadi kalau siapa yang biasa motong, dia tahulah kan. Tapi cuma di parit panjang ni yang cikgu fahamkan, semuanya buat getah scrub kan. Getah scrub tu maksudnya susu getah yang telah beku kan. Sebab apa dia beku kan? Cuba fikirkan sebab apa dia beku. Kita tak buat apa-apa pun kan. Potong tinggal kan. Lepas tu 2-3 hari pergi kutip. Sebab apa dia beku? Dia mesti ada sebab kan. Jadi jawapannya ada di sini lah, iaitu tindakan asid dan alkali terhadap latex. Jadi yang menyebabkan dia beku tu adakah kerana asid ataupun alkali. Okey, yang itu kamu akan lihat dalam bab yang berikutnya nanti ya. Okey, itu saja untuk buku teks. Okey, kita lihat buku amali pula. Okey, buku amali muka surat 89 polimer atau senang kata plastik lah. Okey. Tapi plastik berbagai jenis lah. Okey, ulang balik So, wujud secara semula jadi ataupun dihasilkan melalui proses kimia. So, proses kimia tu adalah proses pembuatan manusia. Okey, lihat yang semula jadi dulu. Jadi, polimer ialah semula jadi. Contohnya seperti getah, protein dan juga kanji. So, kanji makanan tu juga adalah polimer. Kemudian manakala polimer sintetik pula yang buatan manusia ni, antaranya ialah plastik, getah sintetik, getah sintetik dan juga getah sintetik. Okey, itu antaranya. Okey, kemudian Rajah menunjukkan proses pempolimeran dan penyah polimeran. Okey, pempolimeran tu maksudnya kita nak membuat polimer. So, asalnya dia mesti berbentuk kan, macam kita lah klinik kan. Pada mulanya ada satu klinik saja. Kemudian kita buka cawangan lagi dengan nama yang sama. So, kita telah mengubah nama daripada satu klinik menjadi poliklinik. So, maknanya kita sudah ada rantaian. Jadi, proses yang sebelum kita nak buat polimer tadi, asalnya ialah monomer. So, monomer dia satu-satu. Dia terasing, tercerai.
Kemudian kita mempolimerkan, maksudnya mengpolimerkan, maksud kita menggabungkan. Jadi ada rantai-rantai di antara monomer-monomer. So gabungan monomer-monomer lebih daripada dua dikenali sebagai polimer. Jadi proses ini dinamakan pempolimeran. Okey, manakala proses yang berbalik, maksudnya daripada polimer kan dia menjadi monomer pula. So itu dinamakan nyah. Jadi penyah polimeran. So dua perkataan tolong ingat. Pempolimeran maksudnya menjadikan polimer, manakala penyah polimeran maknanya daripada polimer menjadi monomer, menjadi asing-asing. Okey, kemudian maksudnya rantai molekul panjang yang terdiri daripada molekul-molekul kecil yang bergabung, kan? Bergabung maksudnya polimer lah. Proses penggabungan molekul-molekul kecil untuk membentuk rantaian. Untuk proses. Jadi bila sebut proses, kena ada pem, kena ada an. Di tengah-tengah ni kata dasar. Jadi kalau polimer, pempolimeran. Proses penguraian, proses juga. Pen juga. Pen, an. Cuma dia dipisahkan. Urai. Nyah polimer. Okay. Penyah polimeran. Manakala molekul kecil yang bergabung untuk membentuk rantai molekul panjang, molekul kecil itu soalannya. Jadi molekul kecil disebut monomer. Okey, habis. Okey, proses pempolimeran dan penyah polimeran. Okey, kita lihat. Ini contohnya. Okey, kita katakan kita ada satu Lego lah, Lego set. Bila kita gabungkan daripada satu tu, so itu adalah struktur yang panjang, ya. Kemudian dia akan terpisah-pisah, kita ceraikan. Jadi kalau terpisah namanya penyah polimeran. Kalau bercantum daripada pisah bercantum dinamakan pempolimeran. Itu prosesnya. Okey, lengkapkan. Bercantum, bercantum pempolimeran, terpisah penyah polimeran. Manakala struktur yang tinggi polimer sebab dia bergabung kan banyak kan. Kepingan tunggal monomer. Okey, mudah itu. Okey, berdasarkan analogi itu tarifkan pempolimeran dan penyapolimeran. Okey, so tolong salin yang ini. Okey, pempolimeran ialah satu proses gabung banyak monomer untuk membentuk polimer melalui tindak balas kimia. Dia mesti melalui tindak balas kimia, tidak boleh fizikal. Kemudian penyah ialah satu proses pengurai. Kalau tadi gabung, kali ini urai kepada monomer-monomer. Jadi asing satu-satu melalui tindak balas kimia juga. Tindak balas kimia je yang sama. Jadi gabungan-gabungan monomer membentuk satu polimer. Mudah ya. Okey. Okey, sifat-sifat getah. Tadi kita dah lihat dalam buku teks tadi ya. Okey, diregang, dilepas, dipanas. Okey. So kita lihat. Okey, untuk A kita apa ni? Kita regang dan kita lepas. So, regang dan lepas. So, apa yang berlaku? Getah-getah menjadi panjang apabila diregang. Dan kembali ke bentuk asal apabila dilepaskan. Itu yang eksperimen yang pertama lah. Kemudian eksperimen yang kedua, apabila dipanaskan, gelang getah melebur. Kalau kamu lihat getah kan, kalau kena api dia terbakar. Lebur, lembik. Yang menjadi melekit. Kita tahu bau dia menyala api berwarna kuning. Kamu lihat kalau getah kan kadang-kadang kita kalau di kampung lah masih menggunakan periuk kayu kan. Kadang-kadang kita ambil tiup kan, tiup basikal, tiup motor kan. Tiup tu adalah daripada getah kan. Apabila kita bakar, yang pertama dia mengeluarkan asap hitam, betul kan. Kemudian warpinya berwarna kuning. Jadi itu yang berlaku lah pada getah. Okey, berdasarkan eksperimen ini nyatakan fungsi definisi secara operasi bagi getah asli. Jadi untuk eksperimen ini apa yang kita buat ialah kita melihat yang bersifat kenyal dan menjadi melekit apabila dipanaskan. Kemudian nama monomer bagi getah asli. Okey, nama lain bagi nama monomer ialah isoprena. Isoprena ataupun isoprena lah. Getah asli adalah kenyal, itu sifat dia, dan tidak tahan haba. Jadi sebab itu kalau kita lihat antara banyak-banyak tayar apa yang paling mahal sekali? Tayar kereta. Jenis apa? Brand apa? Bridgestone, Continental, and apa tu yang gambar orang tu? Tayar apa yang lupa lah cikgu lah. Michelin, yes, Michelin kan. Jadi antara banyak-banyak tayar ni yang paling lembut ialah Michelin.
Jadi sebab itu kalau orang yang naik kereta pakai tayar Michelin tu, dia yang pertama senyap, bunyinya disrupt. Tapi dia lembik, dia lembut. Okey, so itu antara kegunaan lah. Okey, jadi tindakan insiden kali kita akan sambung kemudian lah. Ini sebagai mukadimah saja. Kamu akan fikirkan kenapa getah asalnya susu cecair, tapi biar 2-3 hari jadi ketul. Maksudnya ada tindak balas kimia berlaku. Okey, apa yang kesan terhadapnya menyebabkan dia menjadi beku, yang kita ubah nama menjadi getah scrub, ya. Okey, jadi sila lihatlah buku Google Classroom. Di sana cikgu ada letakkan tugasan. Jadi tolong buat dan hantar di situ juga. Okey, jadi itu saja untuk hari ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.